Nasib anak-anak yatim di negara ini terus diberi perhatian oleh pelbagai pihak, terutama menjelang Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut beberapa hari lagi. Petang kemarin, 160 anak yatim sekitar Kampung Sungai Akar, Kampung Sungai Hancing, Kampung Manggis dan Lambak Kanan menerima sumbangan semasa majlis membaca surah Yasin dan Tahlil Masjid Suri Seri Begawan Raja Pinggiran Nak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadirin berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan Surah Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Awang Muhammad Khaizuran Amali bin Haji Kamsani, Imam Masjid berkenaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma disumbangkan oleh syarikat Nazmi Textile Mall. Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira mengadakan majlis khatam Al-Quran, bertahlil, penyampaian derma anak yatim, iftar bersama dan solat fardu maghrib berjemaah bersempena dengan Hari Ulang Tahun Perwira ke-29. Majlis diselajurkan penyampaian derma kewangan kepada 8 orang anak yatim dari kalangan keluarga perwira. Majlis berlangsung petang tadi di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Lebih 15 ahli perwira menyertai khatam Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengira Anak Damit dan almarhum Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Haji Abdul Azim. Pelbagai kegiatan amal dan berkebajikan terus diadakan bagi menyemarakkan bulan Ramadan walaupun sudah hampir ke penghujungnya. Jawatan Kuasa Tadbir Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM petang kemarin meraihkan 200 penduduk kampung Mendungkul daripada golongan kurang berkemampuan dalam majlis persungkai di Masjid Kampung berkenaan. Menyertainya yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 9 orang anak yatim Kampung Mendungkul menerima derma, sementara 30 ketua keluarga menerima sumbangan yang disampaikan oleh Awang Muhammad Yusof Sheikh Abdul Halim yang dipertua MKM. Sepanjang bulan Ramadan tahun ini, MKM mengkayakan pelbagai kegiatan khususnya dalam membantu meringankan beban golongan kurang berkemampuan di negara ini. Kumpulan Meraih Berkah KMB mengkayakan majlis 100 kali khatam sempena Ramadan 1442 Hijrah. Majlis yang disertai para ahli KMB di seluruh negara ini diadakan pagi tadi di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pinggiran Nak Damit, Kampung Manggis, Madang. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan penyampaian cenderamata kepada para peserta khatam Al-Quran. Juga diadakan penyampaian derma kepada 50 orang anak yatim. Skim Tilawah Al-Quran Remaja Kendalian Jabatan Pengajian Islam dihasrat dapat melahirkan remaja yang berpotensi dalam bidang pembacaan Al-Quran secara bertaranum. Pagi tadi bersempena bulan Ramadan, 141 pelajar skim berkenaan di seluruh negara menyertai majlis khatam Al-Quran.
Bagi daerah Brunei dan Muara, 123 pelajar menamatkan pembacaan 30 juzuk Al-Quran di Dewan Serbaguna Sekolah Ugama Pengiran Anak Putri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusup. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Usahatetap Kementerian Hal Ehwal Agama, diikuti surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Juga diadakan penyampaian derma anak-anak yatim daripada kalangan pelajar skim berkenaan. Sementara itu, Majlis Khatam Al-Quran bagi skim tilawah Al-Quran Remaja STAR juga diadakan pagi tadi di daerah-daerah lain. Di daerah Tutong, majlis berlangsung di Dewan Sekolah Ugama Pengiran Anak Putri Norain pagi tadi. Memimpin bacaan surah Al-Fatihah, Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ugama daerah Tutong. Juga diadakan penyampaian derma kepada seorang anak yatim yang menyertai skim berkenaan. Majlis Khatam Al-Quran Pelajar STAR bagi daerah Belait diadakan di Dewan Sekolah Ugama Pengiran Anak Putri Rashidah Sadatul Bolkiah, Seria. Hadir Dayang Hazlina binti Dahlan, Pegawai Pengajian Islam daerah Belait. Di daerah Temburong pula, projek tahunan bahagian pelajar lanjutan Jabatan Pengajian Islam ini diadakan di Dewan Sekolah Arab Temburong. Hadir Awang Mursidi bin Haji Awang Tua, Guru Besar Sekolah Arab Temburong. Satu kes sembuh dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh COVID-19 di negara ini sebanyak 220 kes. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenaan di Bukit Bendera, daerah Tutong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan Khatam Al-Quran bermula dari surah Ad-Duha hingga surah Al-Masad, bacaan tahtim dan doa khatam. Majlis antara lain bertujuan bagi menyemai budaya membaca Al-Quran dalam kalangan ahli-ahlinya di samping merebut peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala berlipat kali ganda di bulan Ramadan. Di samping itu, mengeratkan hubungan silaturahim di antara ahli-ahli WI dari keempat-empat daerah. Antara yang hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Penasihat Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI dan Dayang Hajah Syamsiah binti Abdul Latif, pemangku yang dipertua pertubuhan berkenaan. Tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan satu kes sembuh dicatatkan dengan 7 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 230 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 89 kes. 351 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory, 17,957 orang menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac 2020.
Manakala 127 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 122,466 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Berita baik bagi para pelajar terutama kanak-kanak yang kurang meminati mata pelajaran matematik. Teknik Innovate Mental Arithmetic mungkin dapat membantu para pelajar agar lebih meminati matematik melalui teknik pembelajaran yang unik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, kru Mojo RTB ada laporannya. 5, 4, -7, +1, -3, +4. Answer. 4. Correct. Sebagai program bertaraf global, Innovate Mental Arithmetic memberikan pengalaman pembelajaran yang unik, khususnya bagi kanak-kanak berumur 3 hingga 13 tahun. Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2016, Innovate Mental Arithmetic lebih menekankan aspek konsentrasi dan fokus pelajar untuk meningkatkan tahap kemahiran matematik mereka. Innovate have their own unique syllabus, which is not the same what they are teaching in schools. And then because this is introduced to children as young as 3 years old, so this is like early intervention for early childhood. We practice the 4 fingers like calculation. So they use only 4 fingers to count. They are using their brain to count, but the main thing is imagination. They have imagination. So when they count, they are able to remember. So this is a way of focus. 6 -5. Dengan hanya menggunakan teknik 2 tangan 4 jari, teknik Innovate Mental Arithmetic juga dapat membantu dalam membina keyakinan dan meningkatkan kreativiti, daya tumpuan serta ingatan kanak-kanak. Since we first launched, I have this student who has been like a great support, sending their child here. She started off with 3 years old, then now she's already 8 years old, and then the parents say they shows improvement, like she's more sensitive to numbers, and result has been very good in schools. Setakat ini maklum balas daripada ibu bapa adalah positif. Melalui kerja-kerja sekolah yang diberikan, para pelajar lebih fokus dan menunjukkan prestasi sangat baik. Memang takjublah kalau saya mungkin saya pernah mencuba untuk menyoal anak saya, dia boleh menjawab digit satu berapa row, 1 digit berapa row, 2 digit berapa row, dia boleh menjawab. Untuk peringkat umurnya, alhamdulillah saya rasa puas hati. Sebagai salah satu ilmu asas dalam kehidupan, kemahiran matematik sangat penting. Justru, kaedah tersebut boleh dimanfaatkan sebaiknya ibu bapa bagi perkembangan pendidikan awal anak-anak mereka. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. 36 buah keluarga terpilih dari seluruh negara menerima sumbangan program Khairat Azhari Anjuran Rabita. Tahun ini, para penerima adalah dari golongan mu'alaf yang memerlukan dan dikenal pasti melalui agensi kerajaan berkepentingan. Penyerahan sumbangan diadakan serentak pagi tadi. Lima orang menerima sumbangan di Daerah Tutong disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Laila Haji Yusof, Rais Jawatankuasa Eksekutif WAAG. Tahun kedua diadakan, ia merupakan program tetap dalam kalender tahunan Rabita. Manakala di daerah Blight, sumbangan kepada 5 penerima disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Naib Rais Rabita. Program kali ini disertai para pelajar yang mewakili Badan Kebajikan Penuntut Brunei Darussalam di Kahirah Mesir, Bru Cairo.
Menyampaikan sumbangan kepada 5 lagi penerima di daerah Temburong disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Agung Rabita. Program dihasrat dapat meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Sementara bagi darah Brunei dan Muara sumbangan kepada 21 buah keluarga disampaikan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akub, Bendahari Rabita. Sumbangan yang dihulurkan termasuk barangan asasi keperluan dapur. Persatuan Pengakap Darah Temburong terus proaktif menganjurkan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada menyemarakkan semangat sukarelawan. Dalam pada itu, petang tadi, Persatuan berkenaan mengadakan program kongsi nikmat Ramadan dengan menyalurkan sumbangan kepada sebuah surau dan 2 buah masjid yang terpilih di daerah Temburong. Penyampaian sumbangan berupa makanan asasi kepada surau Kampung Piasau-Piasau, Masjid Kampung Labu dan Masjid Kampung Batu Apoi disempurnakan oleh Haji Ayub bin Haji Awang Jamahat, Timbalan Pengerusi Majlis Pengakap Daerah Temburong. Program antara lain bertujuan bagi menyuntik sifat prihatin dan membentuk minda positif bagi melahirkan ahli pengakap yang cemerlang. Tujuannya adalah untuk melatih ahli-ahli pengakap daerah Temburong macam mana untuk bekerjasama antara mengupayakan aktiviti program nikmat Ramadan ni, mengerjakan makanan campur tadi tu. Kedua adalah untuk aktiviti tahunan 2021 ni untuk bulan Ramadan ni. 31 anak yatim yang terpilih menerima sumbangan dalam majlis penyampaian derma dan bersungkai anjuran Persatuan Belia Kampung Lambak berbekal. Majlis berlangsung petang kemarin di Masjid Rashidah Sadatul Polkiah, Kampung Sungai Akar. Hadir Awang Haji Zailani bin Haji Abdul Malik, pemangku Ketua Kampung Sungai Akar. Majlis bermula dengan tahlil beramai-ramai dan diteruskan dengan penyampaian derma. Ditubuhkan pada tahun 1985, berbekal giat menjalankan aktiviti amal khasnya dalam memeduli anak-anak yatim sebagai program tetap tahunan. Pangeran Haji Saleh, Alisa Zahara bin Sofian, Raya Bersamamu 2.0 yang dilaksanakan buat kedua kalinya pada tahun ini oleh Projek Bina Ukhuwah memfokuskan kepada aktiviti bergotong royong, membersihkan dan membaik pulih rumah keluarga yang kurang berkemampuan. Ia adalah bagi memberi keselesaan kepada keluarga berkenaan lebih-lebih lagi menjelangnya Hari Raya Aidilfitri nanti. 41 sukarelawan termasuk daripada pelbagai sektor terlibat dalam projek Raya Bersamamu 2.0. Dalam temu bual bersama RTB, Dayang Syakirah binti Haji Serudin, penolong Ketua Projek Bina Ukhuwah Home Betterment Program selaku pengurus projek antara lain mengongsikan mengenai bagaimana projek dikendalikan. Dari bulan April yang lepas sudah, bulan ini telah memasuki bulan yang kedua lah, inclusive of 2 fasa, iaitu fasa pertama membersihkan rumah, bulan lepas sudah kami buat, dan masa ni ialah fasa kedua, iaitu memasukkan furniture, and then cat rumah dan juga membersihkan kawasan luar rumah juga. Seramai 40 ibu tunggal dan orang kurang berkemampuan di Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pancur Mentiri menerima sumbangan bagi meringankan perbelanjaan menjelang Syawal nanti. Majlis Anjuran Biro Wanita dan Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung RPN Kampung Pancur Mentiri kali ini kelima berlangsung petang tadi di kampung berkenaan. Sumbangan berupa wang tunai dan makanan asasi diserahkan oleh Dayang Rizraini binti Haji Abdul Halim, isteri pemangku Ketua Kampung berkenaan. Program tahunan ini diadakan untuk memelihara kebajikan serta berkongsi kegembiraan khususnya bagi ibu-ibu tunggal dalam sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri.
Sejak awal tahun 2021, seramai 118 orang dicatatkan memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam. Petang kemarin, 2 orang lagi masing-masing berbangsa Cina dan rakyat Filipina melafazkan 2 kalimah syahadah dalam majlis pengislaman di sebuah hotel di Kadong. Leo Xiaolong, 24 tahun, kini dikenali sebagai Adam bin Abdullah Liu dan Ma April Gracio Liantada, 35 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Aminah Maria Liantada binti Abdullah. Hadir, Abang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Majlis diteruskan dengan khatam Al-Quran bagi ahli-ahli kumpulan saudara-saudara baru, kumpulan One Day One Page Kementerian Pendidikan dan Sales Team BIPD. Juga diadakan majlis bersungkai dan sembahyang maghrib berjemaah. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan melaksanakan penetapan harga maksimum ke atas daging kerbau dan lembu pada kadar RM13 sekilogram. Arahan ini akan dilaksanakan selama 5 minggu bermula 10 Mei 2021 hingga 11 Jun 2021. Harga maksimum ini hanya dikenakan kepada daging kerbau dan lembu segar beku, tidak termasuk daging ternakan lembu premium seperti Angus dan Euro Cross, daging yang telah dibagikan mengikut potongan tertentu, dan premium cuts seperti tenderloin, cube roll dan strip loin. Arahan penetapan harga bermusim kini merangkumi sejumlah 8 kategori barangan makanan asasi, iaitu daging kerbau dan lembu, ayam bulat, telur ayam, mentega, margarin, minyak sapi, susu pekat, cair dan krim dan tepung. Arahan sementara ini bertujuan untuk mengelakkan harga pasaran bagi barangan makanan asasi daripada meningkat melebihi tahap tertentu. Walau bagaimanapun, arahan ini tidak menghalang para peniaga daripada menawarkan harga yang kompetitif secara berasingan di bawah harga maksimum yang ditetapkan. Peruncit yang didapati tidak mematuhi arahan ini akan diberikan surat amaran. Manakala bagi kesalahan berulang, nama peruncit akan disiarkan di dalam media. Para peniaga juga dinasihatkan untuk mempamerkan dengan jelas paparan tanda harga pada barangan dengan menandakan secara khusus serta menyatakan dengan jelas jenis potongan daging. Kegagalan untuk mempamerkan tanda harga dengan jelas adalah menjadi kesalahan. Di bawah Perintah Kawalan Harga, paparan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga yang boleh dikenakan kompaun tidak melebihi RM1,000. Manakala bagi kesalahan berikutnya boleh membawa denda maksimum sebanyak RM20,000 dan penjara selama 5 tahun. Sebarang pertanyaan berhubung dengan arahan penetapan harga bermusim, hubungi talian Darussalam 123 atau aplikasi mudah alih pengguna bijak. Satu lagi kes penyeludupan berhasil dipatahkan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar Pasukan Polis Diraja Brunei dalam satu operasi yang dijalankan di kawasan penurunan perahu Kampung Buda-Buda semalam. Dalam operasi tersebut, pihak polis telah menahan seorang suspek lelaki warga negara tempatan berumur 25 tahun bersama kenderaannya kerana dipercayai membawa kotak-kotak yang mencurigakan disimpan di bahagian tempat duduk penumpang belakang dan bonet belakang kereta. Hasil pemeriksaan, pihak polis menemukan sejumlah 626 produk makanan beku iaitu 576 paket frankfurter ayam jenis ayam mas dan 50 paket burger lembu jenama Ramli dipercayai diseludup masuk ke negara ini secara tidak sah dan tidak diisytiharkan. Suspek dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan awal dan penyiasatan kes akan diserahkan kepada pihak Jabatan Kastom dan Eksais Diraja JKED bagi siasatan lanjut.